Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anwar Rigos dalam Buletin UKAS edisi Rangkuman Wilayah Utara 27 Februari 2020. Rangkuman Berita Wilayah Utara dimulakan dengan laporan Majlis Amanat Perdana Integriti 2020 di Miri. Menteri di Pejabat Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berkata, seseorang individu perlu berasa bangga apabila menjalankan tugas dengan cara yang betul. Bagaimanapun katanya, seseorang itu seharusnya berasa malu jika melaksanakan tugas dengan cara yang salah. Dengan sama-sama kita menjalankan tugas, saya yakin tahap integriti dan profesionalisme kian meningkat dan prestasi sama meningkat dan organisasi akan menjadi organisasi yang berguna dan tuan-tuan dan puan-puan sendiri adalah menjadi orang yang berguna. You are useful. Talib dalam pada itu mengingatkan penjawat awam untuk terus mengekalkan budaya kerja berintegriti dengan sentiasa mengikut saluran yang betul. Beralih ke Bekenu. Seramai 20 usahawan menerima geran usahawan JWKS 2019 Bekenu dalam satu majlis anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rozi Yunus berkata, penerima geran berkenaan telah ditapis dengan teliti dan terbukti berjaya dalam perniagaan. Saya tahu bukan senang untuk sidak pilih. Sebab yang memohon itu adalah dari seluruh negeri Sarawak. Saya boleh bayangkan nak pilih rupa orang di atas meja sidak. Nak pilih, budak pilih nak mengesan lagi sidak itu untuk memastikan kesahihan apa yang ditulis dalam orang. Dan sidak itu terpaksa pilih benar-benar sebab yang dipilih adalah orang yang terlibat dalam perniagaan satu ataupun yang nak memulakan supaya gelar starter kit. Rozi dalam pada itu berharap kaum wanita juga dapat berjaya dalam perniagaan dengan bantuan pihak kerajaan negeri yang menyuntik dana berjumlah RM1 juta untuk menjayakan program itu. Berita seterusnya. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting berkata, Kerajaan Sarawak kini sedang mempromosikan negeri ini sebagai tempat tarikan dan pilihan pelancong dunia. Untuk itu, katanya, satu aplikasi yang dikenali sebagai Sarawak More to Discover telah diperkenalkan bagi memberi fokus kepada kebudayaan, penggembaraan, semula jadi, makanan dan festival meliputi seluruh bandar-bandar utama di Sarawak. We concentrate in 5 things. Number one is the culture, adventure, nature, food and festival. These are the 5 areas we concentrate. Intipati Rangkuman Wilayah Utara diteruskan dengan laporan kerajaan negeri menerusi Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA akan melaksanakan 49 projek dan 12 projek sedang dilaksanakan di kawasan Baram. Timbalan Speaker Dun Sarawak Merangkap Adun Mulu Datuk Gerawat Jala berkata, projek-projek tersebut termasuk melaksanakan infrastruktur asas, naik taraf jalan, bekalan elektrik dan bekalan air bersih. Yang lain itu akan dilaksanakan berperingkat-peringkat dalam tahun ini. Inilah masyarakat Baram ingin sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat sebab sangat-sangat prihatin dengan masyarakat kami di pendalaman seperti di Ulu Baram, termasuk juga masyarakat kita di Ulu Rejang, di Ulu Limbang dan Terusan, di mana mereka juga di bawah jagaan URDA dan juga Northern Region Development Agency. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat Ketua Masyarakat Orang Ulu dari Baram kepada Ketua Menteri di Miri. Sementara itu, dalam sesi kunjungan hormat tersebut, Ketua-Ketua Masyarakat memaklumkan bahawa kawasan Baram sangat luas dan masih memerlukan banyak bantuan untuk menaik taraf infrastruktur. Peruntukan yang 1.5 bilion ini adalah untuk jangka masa 2 tahun. Dan selepas pelaksanaan, semua projek-projek ini nanti akan diberi lagi peruntukan kepada HDA untuk melaksanakan projek-projek rakyat
infrastruktur dan ameniti yang sangat-sangat diperlu oleh rakyat kami di sana. Tujuan kunjungan hormat itu adalah untuk menyampaikan penghargaan di atas keprihatinan Ketua Menteri kepada rakyat di kawasan Baram. Berita seterusnya, penganjuran Pesta Bubuk Miri 2020 yang julung kalinya diadakan mampu menarik ramai pelancong di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusan berkata, ianya sekaligus mempromosikan produk keluaran tempatan seperti belacan, cencaluk dan udang halus. Jelasnya, Pesta Bubuk Miri juga mampu mempromosikan produk popular di Miri dan Bintulu kerana kedua-dua bahagian itu merupakan sumber destinasi terbesar bagi bubuk. Semasa merasmikan Pesta Bubuk Miri 2020 di Pasar Nelayan Kampung Batu 1, Kuala Baram, Adam Yi menambah pasar-pasar ikan di sekitar Miri juga kerap menjadi tumpuan pelancong untuk membeli bubuk terus dari nelayan atau penduduk kampung. Sementara itu, bagi penduduk kampung Batu 1, Zuria Muhammad Kasim, ketibaan musim bubuk pasti akan membuka rezeki kepada mereka yang bekerja sebagai nelayan. Sekarang musim bubuk, berbagai kaum datang dekat kampung Batu 1 lah. Kalau dia bubuk cantik, lain harga, bubuk putih lain harga. 1 kilo dapat 10, RM8, RM7. Kalau banyak lain cerita, RM5 1 kilo. Kami orang boleh buat berbagai juga, keropok bubuk. Ada buat belacan, cencaluk, udang kering, bubuk kering, macam itulah. Boleh datang di Kampung Batu 1, Jalan Kuala Baram. Beralih ke perkembangan di Kakus. Kira-kira 195 keluarga dari 4 rumah panjang di Kakus bakal menerima manfaat daripada pelaksanaan projek bekalan air alternatif Sarawak (SAWAS) pada hujung tahun ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra yang juga Adun Kakus, Datuk John Sikitayai berkata, projek yang dianggarkan sebanyak RM15 juta itu dijangka bermula April ini. Berucap semasa sesi dialog di Dewan Masyarakat Punan Kakus, beliau memberitahu kerja-kerja yang dilakukan adalah melibatkan pembinaan loji air serta pemasangan saluran paip. Katanya projek yang sama juga dirancang akan dibina di kawasan Sungai Bawang dan di kawasan Ulu Arif, Selangau. Sebelum mengakhiri Buletin Ukas, orang ramai dan kampung berdekatan di sekitar Kampung Munggu Ai dijemput untuk memeriahkan program randau pembangunan sosial yang akan berlangsung pada 28 Februari hingga 1 Mac 2020. Pelbagai aktiviti akan diadakan sepanjang program dilangsungkan. Selain itu, orang ramai yang menetap di kawasan rendah dan mudah dilanda banjir diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga. Sekian Buletin Ukas edisi Rangkuman Wilayah Utara bersama saya Lia Amira Anorigos dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi 8 malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook Ukas, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.